Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang ada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan iaitu Serambi Ilmu Online dengan pengajian tasawuf dengan kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Albani rahimahullah. Kita masuk pada juz pertama, tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 231, bab ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang, asrar salat. Pada menyatakan rahsia sembahyang, iaitu lanjutan tentang solat Jumaat, yang mana kita masuk pada fasal yang ke-6 pada menyatakan segala sembahyang sunat. Lepas main Jumaat, kita bahas tentang sembahyang sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fasal yang ke-6 pada menyatakan segala sembahyang sunat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yanbaghi an yatrukal nawafila fahiya jawabirul fara'id wal fardu ra'sul mali wan nawafilu bimanzilatil arbahi. Cantik kiasan yang diberikan oleh Imam Ghazali ini. Artinya dan seyuknyanya jangan ditinggalkan akan segala sembahyang sunat. Itu maka iaitu menyempurnakan ia akan segala sembahyang fardu, dan sembahyang fardu itu seperti modal perniagaan, dan sembahyang sunat itu menempati segala laba perniagaan. Jadi dia adalah ibarat seperti keuntungan-keuntungan selain daripada Ra'sul Mal. Ra'sul Mal itu adalah modal dia. Dia punya duit pokok dia. So jadi semakin banyak sembahyang sunat selain melakukan yang wajib, berarti semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Tapi ia tidak akan mungkin terjadi kalau ada orang yang nak dapat keuntungan tanpa Ra'sul Mal, tanpa iaitu modal, iaitu tanpa melakukan fardu dengan sembahyang sunat, maka tak ada, maka ibarat sia-sialah, kerana fardu itu wajib, sunat itu sunat. Ini dia hadir wal hadir hafizakumullah. Mengapa pentingnya kita kena jaga solat kita yang fardu wajib, tapi yang sunat lebih banyak dilakukan, agar supaya tetap istiqamah mendapat laba yang banyak, tapi jangan tinggalkan yang wajib sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun segala sembahyang sunat itu, maka iaitu terbahagi atas 3 bahagi. Jadi sembahyang sunat ni ada terbagi pada 3 bahagian. Pertama, takluk ia dengan segala waktu. Jadi ada sembahyang sunat itu yang mana dia tergantung, takluk, tergantung kepada waktu solat. Waktu yang fardu. Yang kedua, takluk ia dengan segala sebab. Yang kedua adalah dia tergantung kepada asbab. Sebab, ada sebab maka adalah sembahyang sunat. Yang ketiga, tiada takluk ia dengan sesuatu, iaitu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak dia tak tertakluk pada segala sesuatu. Dia buatlah. Contoh dia. Bahagian yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada menyatakan sembahyang yang takluk ia dengan waktu. So ini sembahyang yang dia tergantung kepada waktu. Bahagian yang pertama pada menyatakan sembahyang yang takluk ia dengan waktu, maka iaitu 3 farah. Ada 3 cabang. Yang cabang pertama berulang-ulang ia sebab berulang-ulang hari dan malam. Ini yang Syekh Abdul Samad Al-Albani juga terangkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Sama, iaitu berulang-ulang hari dan malam, dia berulang lah. Kedua, cabang kedua, berulang-ulang ia sebab berulang-ulang Jumaat. Cabang ketiga, berulang-ulang ia sebab berulang-ulang tahun. Dia tergantung kepada tahun. Jadi sekarang cabang yang pertama. Dijelaskan bahawa bahagian yang pertama, pada menyatakan sembahyang yang berulang-ulang sebab berulang-ulang hari dan malam. Sebab berulang-ulang hari dan malam, berulang-ulanglah solat tersebut. Cabang ini mengandungi 8 perkara. Pertama, sunat ratib subuh.
dan iaitu dua rakaat sunat muakkadah yang dahulu daripada sembahyang fardu subuh. Sabda Nabi SAW, rakaat as-subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi sembahyang sunat sebelum subuh diulang-ulang setiap hari, iaitu sembahyang sunat rawatib lah. Salah satu dia adalah sembahyang sunat rawatib subuh. Kenapa? Menurut hadis riwayat Muslim, iaitu rakaat as-subhi khairun minad dunya wa ma fiha, iaitu dua rakaat subuh itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Jadi segala dunia dan isinya, sembahyang sunat sebelum subuh itu lebih besar, lebih utama, lebih baik daripada segala dunia dan segala isinya. Itu menunjukkan kebesaran dan kepentingan sembahyang sunat sebelum subuh. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani, dan masuk waktunya itu dengan terbit fajar shadiq. Jadi kalau sebelum subuh tak boleh lah. Kalau buat itu, kalau niat tahajud lain lah. Kalau dah masuk subuh baru boleh sembahyang sunat sebelum subuh, iaitu fajar shadiq. Dan sunat dikerjakan akan 2 rakaat sunat subuh itu di dalam rumah. Jadi sebelum dia jamaah kat masjid, dia solat dulu sembahyang sunat dekat rumah, baru dia pergi masjid. Tapi dalam konteks kita dekat Malaysia ni susahlah. Sebab bila masuk subuh, kalau kita kat rumah baru nak berangkat, kadang tak sempat. Kan, nak sembahyang sunat dulu, baru panaskan kereta, berangkat, imam pun dah salam. Contoh dia. So tak boleh lah. Tapi kalau dalam kes ni, kita sembahyang sunat subuh tu dekat masjid lah, tak ada masalah. Dan sunat pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah itu membaca surah Asy-Syarh atau surah Al-Kafirun. Alam nashrah laka sadrak atau surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan sunat pada rakaat yang kedua kemudian, bila sunat daripada Fatihah membaca surah Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad ila akhirih. Kemudian masuk ke masjid dan duduk setelah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Wasailul Hajah. Jadi Imam Ghazali dia ada kitab yang berjudul Wasailul Hajat. Ni kitab yang saya belum sampai lagi lah. Tapi kalau dapat tu insya-Allah lebih manfaat. Balaghana an ghairi wahidin minas salihin, telah sampai, iaitu artinya telah sampai kepada kami oleh riwayat daripada beberapa orang banyak yang soleh daripada arifin, iaitu apa? Min arbabil qulubi anna man qara'a fi raq'atil fajri alam nashrah wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asafil fil bil fil, dan qasurat anhu yadu kulli aduwin wa lam yaj'alillahu ilaihi sabila. Apa dia kata? Iaitu orang-orang soleh yang arifin yang mempunyai mata hati, bahasanya barang siapa membaca di dalam 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu akan surah Al-Asy-Syarh, Alam Nashrah, kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, dan surah Al-Fil, kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang kedua, nescaya singkat segala tangan seterunya. Maksud dia, musuh dia tak dapat, tangan dia tak sampai, tak boleh nak menganiaya orang tersebut. Itu maksud dia, seterunya. Dan tiada dijadikan baginya jalan kepada menyakiti ia akan dia sekali-kali. Jadi tak ada dah cara untuk menyakiti, untuk membahayakan orang tersebut. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Wasailul Hajat yang dinukil oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala, perkataan ini sahih lagi mujarab dengan tiada syak di dalamnya. Jadi perkataan dia ini adalah sahih lagi mujarab dengan tiada syak di dalamnya. Jadi tak ada keraguan dalam kesahihan perkara ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan di sini, iaitu kemudian maka masuk ia ke dalam masjid dan sembahyang ia 2 rakaat sunat tahiyatul masjid.
Masuk di masjid, baru sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian maka duduk dan jangan ia sembahyang hingga sembahyang fardu subuh. Kalau saya kira biasanya lah masjid saya lah. Jamaah subuh tu didirikan 12 minit, kalau tak salah. 12 minit daripada azan subuh. Jadi kalau nak tunggu, kadang-kadang tak sempat lah. Ini contoh dia. Tapi tak ada masalah. Okey. Dan seyuknya masyghul pada waktu yang antara sembahyang subuh hingga terbit matahari itu dengan zikir dan fikir, yakni hendaklah disimpankan, dicukupkan pada waktu itu atas 2 rakaat sunat subuh dan fardunya, dan zikir dan fikir akan kematianmu, dan membaca wirid-wirid kerana kelebihan yang demikian itu amat banyak, seperti Fakir sebutkan, seperti Syekh Abdul Samad Falibani sebutkan, akan yang demikian itu di dalam Hidayatus Salikin yang jelas atau yang dah disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kedua, sunat ratib zuhur, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, 6 rakaat, 4 rakaat dahulu daripada zuhur, iaitu sunat muakkadah, dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur, iaitu sunat muakkadah juga. Jadi 4, 2. Itu menurut Imam Ghazali, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Okey. Lalu dan lagi 2 rakaat sunat ghairu muakkadah kemudian daripada sembahyang fardu, jadi tambah 2 sunat tapi tidak sunat muakkadah setelah fardu zuhur, itu seperti yang disebutkan oleh fuqaha. Ini yang telah dijelaskan oleh fuqaha, iaitu ahli fiqh. Jadi kalau buka dalam kitab-kitab fiqh tu, dia dah syarahkan tentang sunat-sunat rawatib. Dan hasil yang disebutkan oleh fuqaha bahawa sunat dahulu daripada zuhur yang 4 rakaat, 2 rakaat dinamai sunat muakkadah dan 2 rakaat dinamai ghairu muakkadah, dan 4 rakaat kemudian daripada zuhur yang 2 rakaat dinamai sunat muakkadah dan 2 rakaat dinamai sunat ghairu muakkadah. Jadi kalau nak buat pun dah cukup lah, buat semua tu dapatlah juga. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, warawa atau rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla 4 raka'atin ba'da zawali syamsi yusinu qira'atahunna wa ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta al-lail. Yang bermaksud artinya telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan hadis Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada gelincir matahari dahulu daripada zuhur, padahal membaikkan ia akan bacaannya dan rukuknya dan sujudnya, nescaya sembahyang sertanya 70, maksudnya 70,000 malaikat, padahal mereka mengucap istighfar baginya hingga malam hari. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Shalla ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta al-lail. Lalu yang ketiga adalah sunat ratib asar. Sembahyang sunat ratib asar, iaitu 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Sabda Nabi SAW, rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla al-'asr. Itu adalah hadis dia. Hadis riwayat rawahu Abu Daud, riwayat Abu Daud wa Tirmizi al-Iraqi, seperti telah ditakhrij oleh Al-Imam Al-Iraqi. Rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla al-'asr. Dia artinya apa? Memberi rahmat Allah Ta'ala akan seorang hambanya yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi dia tak ada sunat setelah asar, tak ada. Dan keempat-empatnya itu sunat muakkadah. Iaitu apa? Pada Imam Al-Ghazali rahimahullah bersalahan, maksudnya berbeza. Imam Ghazali berbeza dengan pada fuqaha, bersalahan pada fuqaha. 4 rakaat itu dikatakannya sunat ghairu muakkadah. Jadi menurut fuqaha, sembahyang sunat sebelum asar, iaitu 4 rakaat dahulu daripada zuhur, padahal membaikkan ia akan bacaannya dan rukuknya dan sujudnya, nescaya sembahyang sertanya 70,000 malaikat, padahal mereka mengucap istighfar baginya hingga malam hari. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sunat ratib asar,
itu adalah iaitu tidak, menurut fuqaha ia bukan termasuk sunat muakkadah, tapi menurut Imam Ghazali dia adalah sunat muakkadah. Jadi ini biasa khilaf antara Imam Ghazali dengan fuqaha dalam hal apakah muakkadah dan tidak muakkadah bagi sunat solat sebelum asar. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan hadir wal hadir abizakumullah. Sunat ratib maghrib, iaitu 2 rakaat sunat yang muakkadah kemudian daripada fardu maghrib, dan tiada bersalah-salahan sahabat bagi sunat itu. Sunatnya itu. Jadi sunat ratib maghrib iaitu 2 rakaat sunat yang muakkadah kemudian daripada fardu maghrib, dan tiada bersalahan-salahan sahabat bagi sunatnya itu. Adapun 2 rakaat yang dahulu daripada fardu maghrib itu, maka bersalah-salahan sahabat akan sunatnya itu, tetapi kebanyakan sahabat Nabi SAW menthabitkan akan sunatnya itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Okey, kelima, sunat ratib isyak, iaitu 4 rakaat kemudian daripada fardu isyak. Jadi setelah fardu isyak disunatkan melakukan sunat ratib isyak 4 rakaat. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal isya'il akhirati 4 raka'atin summa yanamu. Jadi hadis riwayat Abu Daud. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu isyak yang akhir, kemudian maka ia tidur. Jadi ini yang dikhabarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia di sini sunat lah. Sunat dipanggil dengan sunat 4 rakaat setelah isyak. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab di Ihya Ulumuddin. Dan pada setengah fuqaha bahawa adalah kemudian daripada sembahyang isyak ratibah 2 rakaat yang muakkadah jua. Lepas sembahyang isyak itu 2 rakaat yang muakkadah jua. Demikian lagi sunat 2 rakaat dahulu daripada fardu isyak, iaitu dinamakan sunat ghairu muakkadah pada fuqaha. Ini nama dia sunat yang tidak muakkadah pada fuqaha. Dan lagi akan datang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada bicara tertib wirid-wirid bahawasanya disembahyangkan dahulu daripada fardu isyak itu 4 rakaat dengan niat sunat qabliyah isyak dengan 1 salam, atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Demikianlah tersebut dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah. Jadi Imam Ghazali jadi karang kitab, nama dia Bidayatul Hidayah, dan ada syarah dia oleh beberapa ulama al-faqihi dan lain-lain. Mereka telah mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah. Maka ini dinukil oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah dalam kitab Syiarus Salikin ini. Keenam, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keenam, iaitu sunat witir. Sunat witir dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, dan sekurang-kurang akmalnya itu 3 rakaat dengan 1 salam atau dengan 2 salam, dan sebanyak-banyak witir itu 11 rakaat. Di witir paling banyak itu 11 rakaat atas qaul yang asah. Qaul yang asah. Dan kata qil sebanyak-banyak itu 13 rakaat. Qil itu yang lemah 13 rakaat. Yang asah paling banyak 11 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Atau paling akmal, sekurang-kurang akmal itu 3 rakaat lah. Witir. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ba'dal isya'i bisalasi raka'atin. Jadi Rasulullah SAW berwitir setelah salat isyak dengan 3 kali rakaat. Yaqra'u fil arwa fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga qul huwallahu ahad, dan selanjutnya qul a'udzu rabbil falaq dan qul a'udzu rabbin nas. Yani hadza, ini rawahu Tirmizi Ibnu Majah. Artinya
adalah Rasulullah SAW sembahyang sunat witir kemudian daripada sembahyang Isyak itu dengan 3 rakaat. Padahal membaca ia pada rakaat yang pertama akan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Dan Qul a'udzu rabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala lagi, waqad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atan wa salasan wa khamsan wa hakadha bil autari ila 11 rak'atan wa riwayatu mutaraddidatun fi 13 fi hadisin syadzin 17 rak'atan. Yang bermaksud ni dari kitab Ihya Ulumuddin yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Jadi artinya dan sesungguhnya adalah Nabi SAW itu sembahyang witir dengan 1 rakaat dan 3 rakaat dan 5 rakaat. Dan demikianlah ia mengerjakannya dengan witir ganjil. Jadi selalu buat dengan ganjil hingga 11 rakaat sampai 11 rakaat. Dan adalah riwayat yang berulang-ulang bahawa witir itu 13 rakaat. Dan pada hadis yang syadz, dalam menurut satu hadis yang syadz, yakni hadis yang sedikit riwayatnya, adalah witir itu 17 rakaat. Ini adalah kesimpulan yang dapat diberikan oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan apa yang telah warid yang sampai kepada kita. Ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sembahyang sunat duha. Ni sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha dan sekurang-kurangnya itu 2 rakaat. Jadi sekurang-kurang duha ni 2 rakaat. Dan sekurang-kurang sempurnanya itu 4 rakaat. Dan yang terafdal daripada itu 6 rakaat. Paling afdal adalah 6 rakaat. Dan yang terafdal daripada itu 8 rakaat. Kerana segala bilangan rakaat itu tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab jumlah itu dah disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi sebutkan pula di dalam Matan Minhaj, sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat. Jadi paling sedikit itu 2 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Paling banyak adalah 12 rakaat. Okey. Adapun waktunya, maka iaitu sesungguhnya meriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu apa? Bahawa Nabi SAW adalah ia sembahyang duha 6 rakaat di dalam waktunya, iaitu apabila naik matahari kadar setengah galah atau segalah, maka berdiri sembahyang 2 rakaat, dan apabila lalu matahari sekadar rubuk atau sempat lagi langit, yakni sekadar rubuk hari, maka sembahyang 4 rakaat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, inilah waktu sembahyang duha yang afdal, iaitu serubuk hari. Serubuk hari. Okey. Adapun waktunya yang harus itu, iaitu daripada terbit matahari, yakni sekadar setengah galah atau segalah, hingga sampai dahulu daripada gelincir matahari. Hadir wal hadra hafizakumullah, itu adalah waktu untuk melakukan solat duha. Perbahasannya ada dalam perbahasan ilmu falak juga, tuan-tuan dan puan-puan. Hadir wal hadra hafizakumullah. Ini dia, hadir wal hadra hafizakumullah. Okey. Sekarang kita lanjutkan ke-8. Yang ke-8. Sembahyang pada waktu yang antara maghrib dan isyak, iaitu dinamakan sunat awabin. Ni solat sunat awabin. Ada yang kata itu tak ada zaman Rasulullah, apalah ni. Okay. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa mimma nuqila adaduhu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini 6 rakaat. Jadi 6 rakaat, 2-2-2. Iaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Walaupun hadis dhaif, tapi dia termasuk daripada fadailul amal, solat sunat awabin. Sebab itu ulama-ulama sufi banyak mengamalkan solat sunat awabin, iaitu sembahyang sunat, 6 rakaat antara maghrib dan isyak. Artinya, dan setengah daripada yang dinaqal bilangan rakaat sembahyang awabin itu daripada yang diperbuat oleh Rasulullah SAW antara maghrib dan isyak, iaitu 6 rakaat. Sabda Nabi SAW, man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin
qabla ayyatakallama ghufira lahu biha dhunubuhu 50 sanah. Hadis rawahu Ibnu Asakir fi tarikh wa zakara arba'a badalin sittin. Iaitu apa? Iaitu di sini artinya barang siapa sembahyang kemudian daripada maghrib 6 rakaat dahulu daripada bahawa ia berkata-kata, nescaya diampuni baginya dengan dia akan dosanya yang 50 tahun. Ini. Okey. Lalu sekarang cabang kedua. Tadi adalah cabang yang pertama. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang sembahyang sunat yang diulang setiap hari. Yang diulang-ulang setiap hari. Sekarang adalah yang diulang-ulang sebab berulang-ulangnya Jumaat. Sekarang ini. Iaitu 7 perkara tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, sembahyang pada hari Ahad. Sembahyang pada hari Ahad sabda Nabi SAW. Ada 7 perkara. Bersama iaitu man shalla yaumal ahadi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa amana rasul marratan kataballahu lahu bi adadi kulli nasraniyin wa nasraniyatin hasanatin wa atahu Allahu sawaban nabiyyin wa kutiba lahu sawabu hajjatin wa umratin wa kataba lahu bi kulli raka'atin alfa salatin wa atahu Allahu fil jannati bi kulli harfin madinata miskin azfar. Hadis rawahu Abu Musa Al-Madani. Hadis yang dhaif tapi diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madani seperti yang telah ditakhrij oleh iaitu Imam Murtada Az-Zabidi. Imam Murtada Az-Zabidi. Lalu disebut kat sini barang artinya diterjemahkannya artinya barang siapa sembahyang pada hari Ahad 4 rakaat yang padahal ia membaca pada tiap-tiap rakaat itu akan surah Al-Fatihah dan amanah Rasul hingga akhir ayat. Sekali nescaya disuratkan Allah Ta'ala baginya kebajikan dengan 9 tiap-tiap Nasrani yang laki-laki dan Nasraniah yang perempuan dan memberi Allah Ta'ala akan dia pahala Nabi dan disuratkan Allah Ta'ala baginya pahala haji dan umrah dan disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap 1 rakaat itu 1000 sembahyang dan memberi Allah Ta'ala akan dia di dalam syurga dengan tiap-tiap 1 huruf yang dibacanya itu akan 1 negeri besar daripada kasturi yang amat harum. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, wahidullaha biqadratis salati yaumal ahadi fa innahu subhanahu la syarika lahu faman shalla yaumal ahadi ba'da salati dhuhri arba'a raka'atin ba'dal faridati wa sunnati wa yaqra'u fi raka'ati al-ula fatihatal kitabi marratan alam tanzilu sajadah wa fi saniyati fatihatal kitab wa tabarakalladzi biyadihi al-mulku summa yatashahhadu wa yusallimu summa yaqumu yusalli raka'ataini ukhrayaini yaqra'u fihima fatihatal kitabi wa suratal jumu'ati wal munafiqina wa yas'alullaha hajatahu kana haqqan 'ala Allahi ay yaqdiya hajatahu. Hadis ini adalah riwayat Abu Musa Al-Madani. Kitab Al-Ittihaf, Ittihaf Sadatil Muttaqin. Artinya dan tauhidkan oleh kamu akan Allah Ta'ala dengan membanyakkan sembahyang pada hari Ahad, maka kerana bahasanya Allah Ta'ala itu esa, tiada baginya yang mengutui akan dia. Maka barang siapa sembahyang pada hari Ahad kemudian daripada zuhur 4 rakaat yang kemudian daripada fardunya dan sunatnya padahal membaca ia pada rakaat yang pertama akan surah Al-Fatihah sekali dan surah As-Sajdah sekali dan pada rakaat yang kedua surah Al-Fatihah sekali dan surah Tabarakalladzi kemudian maka tasyahud ia dan salam ia kemudian maka berdiri ia maka sembahyang ia 2 rakaat yang lain daripada hal ia membaca di dalamnya iaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Jamaah dan surah Al-Munafiqun dan meminta ia akan Allah Ta'ala akan hajatnya nescaya adalah ia hak atas Allah Ta'ala bahawa menunaikan ia akan hajatnya itu. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Okey, kemudian sembahyang. Kemudian sembahyang pada hari Isnin, sabda Nabi SAW. Yang kedua, sembahyang pada hari Isnin. Man shalla yaumal isnini 'inda irtifa'il nahari
rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi marratan wa ayatal kursi marratan wa qul huwallahu ahad marratan wal mu'awwidhataini marratan fa idza sallama istaghfarallaha 10 marratin wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 10 marratin ghafarallahu lahu dhunubahu kullaha. Hadis ini riwayat rawahu Abu Musa Al-Madani dengan hadis yang dhaif seperti yang ditakhrij oleh Murtada Zabidi. Ingat, bila kita sebut hadis dhaif bukan berarti dia ditolak. Hadis dhaif itu maksudnya hadis lemah. Boleh dipakai untuk fadailul amal. Macam inilah fadail amal. Fadilat dalam beramal. Itu tak ada masalah. Yang tak boleh buat hukum hakam halal haram. Makanan ni halal, makanan ni haram. Benda ini jual beli ini halal, jual beli ini haram. Ini halal, ini haram. Tak boleh. Menentukan akidah Allah bersifat dengan apa, tak boleh. Dia kena berdasarkan sumber-sumber yang boleh dijadikan hujah dalam perkara-perkara yang seperti itu, halal haram dan lain-lain dan perkara lain. Tapi kalau fadail amal ni masalah amal je, amal. Allah terima, tak terima nak buat macam mana? Orang yang solat fardu pun yang diperintah oleh Allah, kalau tak ikhlas, tak apa, kalau Allah tak terima, tak terima lah. Tak khusyuk, tak terima lah. Kalau tak diterima. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Artinya, barang siapa sembahyang pada hari Isnin kepada ketika naik matahari 2 rakaat, padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat itu akan surah Fatihah sekali dan ayat surah Al-Kursi sekali dan kul huwallahu ahad sekali dan kul a'udzu birabbil falaq sekali dan kul a'udzu birabbin nas sekali, maka apabila ia memberi salam maka mengucap ia astagfirullah 10 kali dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali, nescaya mengampuni Allah Taala baginya akan dosanya sekalian. Ini dia hadir wal hadra afidakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan juga oleh Abu Musa Al-Madini dengan tanpa sanad seperti yang disebutkan oleh Al-Ittihaf, man shalla yaumal isnini 12 rak'atan yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi marratan wa ayatal kursi marratan fa idza faragha qara'a qul huwallahu ahad 12 marratan wastaghfirullahu 12 marratan yunada bihi yaumal qiyamati aina fulanun bin fulan falyakhudh thawabahu min Allah. فأول ما يؤتى من الثواب 1000 حلة ويتوج ويقال له ادخل الجنة فيستقبله 100,000 ملك مع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدور على 1000 قصر من نور يتلألأ. Yang bermaksud hadir wal hadir hafizakumullah, artinya barang siapa sembahyang pada hari Isnin 12 rakaat padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat akan surah Al-Fatihah sekali dan ayat Al-Kursi sekali, dan apabila ia selesai sembahyang maka membaca Qul Huwallahu Ahad 12 kali dan mengucap Astaghfirullah 12 kali, nescaya diseru dengan dia pada hari kiamat, maka si fulan maka hendaklah ia berdiri, maka hendaklah ia mengambil akan pahalanya itu daripada Allah Ta'ala. Maka pertama-tama yang diberikan akan dia daripada pahala itu iaitu 1000 pakaian dan dipakaikan akan dia mahkota dan dikata baginya masuk kamu akan syurga, maka berhadap untuk menyambut akan dia oleh 100,000 malaikat serta tiap-tiap malaikat itu hadiah padahal mengiringkan mereka itu akan dia hingga berkeliling mereka itu dengan dia atas 1000 mahligai daripada nur yang cemerlang-cemerlang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu yang ketiga, sembahyang pada hari Selasa. Sabda Nabi SAW, man shalla yawma sulasa 10 raka'atin inda intisafin nahari wa fi hadis akhar inda irtifa'in nahari yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa ayatal kursi marratan wa qul huwallahu ahad 3 marratin lam tuktab alaihi khati'atun ila 70 yawman fa in mata ila 70 yawman mata syahidan ghufirallahu dhunubuhu 70 sanah. Hadis ini rawahu Abu Musa Al-Madini dhaif. Dengan hadis yang dhaif juga menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya apa? Jadi Al-Iraqi menghukum hadis ini sebagai dhaif. Jadi barang siapa, bukan maudhu', bukan palsu. Jangan samakan benda hadis
Dhaif dikatakan palsu. Tak boleh. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Selasa selepas 10 rakaat pada ketika barang siapa sembahyang pada hari Selasa 10 rakaat pada ketika setengah hari, dan pada satu riwayat hadis yang lain pada ketika naik matahari, padahal ia membaca pada tiap-tiap rakaat surah Al-Fatihah dan ayat kursi sekali dan qul huwallahu ahad 3 kali, nescaya tiada disuratkan atasnya kejahatan, yakni tiada disuratkan atasnya dosa hingga 70 hari. Maka jikalau mati ia hingga 70 hari, nescaya mati syahid ia dan diampuni baginya akan dosanya 70 tahun. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah, ini yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali juga, iaitu tentang sembahyang pada hari Selasa pula macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okay, satu lagi hadis insya-Allah keempat, sembahyang pada hari Rabu. Sembahyang pada hari Rabu, sabda Nabi SAW, man shalla yaumal arba'a isnata asyarata rak'atan inda irtifa'in nahari wa yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi wa ayatal kursi marratan wa qul huwallahu ahad salasa marratin mu'awwidhataini salasan nada bihi munadin indal arsy ya Abdullah ista'nifi amala faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa rafa'allahu subhanahu anka al'adzab al-qabri wa dhiqahu wa zulmatahu wa rufi'a anka syada'idul qiyamati wa rufi'a lahu min yaumihi amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hadis yang dhaif menurut Al-Imam Murtada Az-Zabidi, yang juga diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Madini. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Rabu 12 rakaat pada ketika naik matahari, padahal membaca pada tiap-tiap rakaat akan surah Al-Fatihah dan ayat kursi sekali dan qul huwallahu ahad 3 kali dan qul a'udzu birabbil falaq 3 kali dan qul a'udzu bin nas 3 kali, nescaya disuruh oleh malaikat pada arasy dengan katanya, hai Abdullah, mulai olehmu akan amal, maka sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagimu yang terdahulu daripada dosamu dan menolak Allah Ta'ala daripadamu akan siksa kubur dan piciknya, maksudnya sempitnya dan gelapnya, dan menolakkan Allah Ta'ala daripadamu akan kesusahan hari kiamat dan meningkatkan Allah Ta'ala bagimu daripada harinya itu seperti amalan atau amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini jelas kan? Insya-Allah pada penjelasan yang banyak ini dapat menjadi pencerahan bagi kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah kita akan sambungkan pengajian kita pada perbahasan atau iaitu solat yang kelima, iaitu solat pada hari Khamis pada pertemuan yang akan datang. Saya bukan hanya berusaha untuk membaca apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang dalam kitab Syarhus Salikin yang bersumberkan daripada Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dengan harapan insya-Allah ketakwaan kita semakin meningkat. Maka sekian saja daripada saya, segala silap mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.